Assalamualaikum semua dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua warga UPSI, kepada jurulatih yang ada di sini dan kepada semua yang join kita punya webinar pagi ni lah. Okey, sebelum saya perkenalkan kita punya panel kita, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Rizal Hashim, penolong pegawai takbir di Pusat Sukan UPSI yang akan menjadi moderator untuk topik kita pagi ni lah, iaitu yang bertajuk jurulatih memacu kejayaan sesebuah pasukan. Okey. Baik, saya rasa sebelum tu saya nak ajak semua untuk sedekahkan Al-Fatihah untuk sahabat kira orang kuat dalam sukan jugalah, iaitu Profesor Madya Dr. Mazlan Ismail yang baru meninggal pada 2 hari yang lepas. Dia merupakan pensyarah UiTM dan juga bekas player rugby Malaysia. So kita sedekahkan Al-Fatihah untuk beliau. Baik, semoga roh beliau dicucuri rahmat. Dan baik, okey, untuk program kita pagi ni, saya ucapkan terima kasih kepada yang join program kita pada pagi ni, dan saya rasa bersyukur sebab dapat berjumpa semua dan ada yang dekat sini ada yang jurulatih, ada student dan mungkin ada juga daripada luar yang akan mendengar kita punya topik pagi ni. Topik ni memang menarik, yang akan dikupaskan lebih lanjut nanti oleh kita punya ahli penceramah kita, iaitu saya akan perkenalkan, iaitu Dr. Zul Akbar Abdul Karim. Dr. Zul Akbar merupakan pensyarah kanan Sains Kejurulatihan Fakulti Sains Sukan Kejurulatihan UPSI. Beliau juga merupakan jurulatih beliau juga merupakan naib presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia. Selain itu beliau juga merupakan seorang instruktur khusus kursus kejurulatihan FAM AFC ya. Beliau juga merupakan jurulatih belia bawah 19 untuk KLFA 2007 hingga 2014, jurulatih Liga bawah 17 KLFA, jurulatih Liga Perdana KLFA 2015, jurulatih Liga Perdana UiTM FC 2016, jurulatih Liga Perdana Selangor United 2017-2019, jurulatih bola sepak MSSM 2009 bawah 18, juara bola sepak MSSM 2009 bawah 18, juara bola sepak MSSM bawah 18 2010, dan juga jurulatih sekolah Asia bawah 18 2015, betul tak? Hebat ni jangan banyak-banyak sangat. Tak apa, sebab kita nak bercakap dengan orang hebat. So kita kena perkenalkan latar belakang orang yang hebat. Saya pun rasa bertuah sebab dapat pertama kali dapat berinteraksi dengan doktor. Sebelum ni memang saya tak pernah berinteraksi dengan doktor. Saya call sekali je, lepas tu dah macam dah kenal lama. Baik, okey. Kita akan teruskan kita punya program hari ini yang bertajuk jurulatih memacu kejayaan sesebuah pasukan. Okey, seperti mana yang kita tahu, jurulatih ni bukan sesuatu yang mudah bukan sesuatu yang mudah untuk kita buat tugas bukan mudah. So dia ada banyak tugasan kat situ. Baik doktor, soalan saya yang pertama lah, nanti doktor boleh kongsikan ataupun doktor boleh bagi mukadimah sikit sebelum terus ke soalan yang saya tu. Okey, soalan yang pertama, untuk menjadi seorang jurulatih bukanlah suatu perkara yang mudah. Banyak perkara yang perlu dipelajari dan dilakukan ya. Dan apakah ciri-ciri dan aspek penting
kepada seorang jurulatih itu untuk berjaya, ciri-ciri yang perlu ada kepada jurulatih itu, Doktor? Baik, Doktor, silakan. Okey, terima kasih Saudara Rizal atas program pagi ini. Dan sebenarnya saya ada sediakan sikit PowerPoint untuk kita share sambil saya bercakap dengan jurulatih dan juga tetamu pagi ini. Boleh tengok sikit apa yang ada itu, kerana dia memang bersangkutan dengan soalan yang tadi tu. Okey, untuk menjawab soalan Rizal tadi, ciri-ciri seorang jurulatih kita balik pada tajuk kita pagi ini, bagaimana seorang jurulatih itu boleh memacu kejayaan pasukannya atau atletnya. Cuba tengok gambar yang pertama ni, nampak tak semua orang? Nampak. Okey, ini gambar seorang jurulatih legenda lah yang ada di Amerika. Jurulatih basketball yang legenda di Amerika, nama dia John Wooden, dengan atletnya Kareem Abdul-Jabbar yang beliau latih dan akhirnya menjadi legenda bola keranjang di Amerika. Gambar pertama tu masa Kareem muda, coach pun muda, dia latih. Kemudian gambar kedua sebelah tu gambar dia dah tua. Jadi kalau nak katakan ciri-ciri seorang jurulatih itu, kita kaitkan dengan gambar ini, apakah yang kita dapat pelajari? Kalau tengok tu, sebab tu kalau kita ada dalam kelas yang bersemuka face to face, saya boleh tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam perbincangan ini untuk kita tu adakan komunikasi dua hala. Apa yang kita lihat di situ ialah seorang jurulatih ni dengan atlet dia ni beyond sukan yang diceburi. Dia bukan setakat hubungan antara seorang jurulatih dengan atlet di atas padang saja, tapi dia sampai di luar, sampai ke hujung karier, sampai ke hujung usia. Nampak? Ini gambar pertama. Gambar kedua ni pula, tengok, ini adalah gambar Azizul Hasni Awang dengan John Beasley. Mereka berdua ni dah lama bersama dan mencipta pelbagai kejayaan, dan terbaru ni Azizul dah berjaya menjadi nombor 1 di dunia kembali dan akan bersiap sedia untuk Olimpik yang terdekat ini. Dan di situ juga kita dapat lihat hubungan antara Beasley dengan Azizul ni melangkaui hubungannya sebagai atlet dan jurulatih. Dari situ banyak ciri-ciri yang kita boleh lihat dan pelajari sebagai jurulatih di peringkat UPSI ni. Okey. Kemudian so apa dia ciri yang tadi yang Rizal tanya tadi kan, cirinya. So ni Jose Mourinho cakap, coaching is taking a player where they cannot take themselves. So ciri satu orang jurulatih ni, dia adalah bertanggungjawab membawa atletnya menuju ke satu tempat yang atletnya kalau sendiri tak boleh nak sampai. Lebih kurang macam itu dia punya perumpamaan. Ciri pentingnya ciri seorang jurulatih, peranan seorang jurulatih itu yang menurut kata Mourinho. So apa pagi ini apa kita nak bincangkan? Okey, saya kalau tanyakan saya soalan tadi, saya nampak ada dua perkara lah paling utama dalam semua yang akan dibincangkan pada pagi ini lah. Itu yang utama, dua tu kalau tuan-tuan tengok dalam PowerPoint saya ni, yang pertama adalah knowledge. Apa pun yang tuan-tuan nak buat sebagai seorang jurulatih, nombor satunya ialah pengetahuan. Tuan-tuan kena ada pengetahuan sebagai seorang jurulatih. Pengetahuan apa tu? Pengetahuan tentang, yang pertama, tentang bidang sukan yang tuan-tuan ceburi itu. Tuan-tuan dan puan-puan lah. Kalau kata bola sepak, mesti ada pengetahuan mendalam tentang bola sepak. Tentang bagaimana permainan itu dimainkan, ciri-ciri ni dan sebagainya. Itu yang pertama, mesti ada pengetahuan mendalam mengenai sukan masing-masing. Yang kedua, mestilah tuan-tuan kita ni sebagai jurulatih ni, kita mestilah ada pengetahuan mengenai bagaimana seorang atlet itu belajar atau berlatih dengan baik
dengan cara yang terbaik. Atlet, bagaimana seorang atlet belajar, kerana kita deal dengan tim dan juga individual. Yang ketiga, sebagai seorang jurulatih kita perlu ada pengetahuan tentang bagaimana kita ni paling berkesan menyampaikan ilmu pengetahuan dalam latihan seharian dengan atlet kita. So tiga perkara lah tu. Sukan spesifik kita, bagaimana atlet belajar yang terbaik, dan bagaimana kita sebagai jurulatih deliver atau menyampaikan pengetahuan dan pengalaman yang ada pada kita kepada atlet. Kerana tujuannya untuk meningkatkan prestasi beliau. Prestasi seseorang atlet itu. Setakat ni boleh macam tu Rizal? Boleh tak? Boleh. Ada soalan lain? Kan nak sambung? Boleh sambung. Sambung Sambung. Setakat ni ada tak soalan-soalan daripada peserta-peserta sesi kita pagi ni? Coach-coach yang ada, UFC. Sekejap. Buat masa sekarang belum ada lagi daripada peserta, mungkin sekejap lagi akan ada soalan lah. So, Okey. Dulu. Okey, seperti mana saya sebut tadi, sekejap ada pula orang telefon tengah-tengah sesi ni. Okey, seperti mana saya sebut tadi, ada dua ciri utama yang saya nak tekankan pagi-pagi ni, yang saya nak highlight supaya semua jurulatih yang ada pagi ni mendapat faedah yang terbaik. Yang pertama tadi pengetahuan, mesti ilmu. Kalau tak ada, pergi cari ilmu tu. Kalau dah ada, tingkatkan ilmu yang ada, yang sedia ada. Kalau kita lihat ramai yang sekarang ni mempelajari, mendapatkan ilmu tentang kejahatan ni dalam pelbagai cara. Ada yang formal, pergi cari kursus-kursus yang anjurkan oleh badan-badan sukan masing-masing. Ada yang mencari ilmu di universiti. Saya tengok kebelakangan ini ramai dah atlet dan jurulatih datang ke UFC dan juga universiti-universiti lain untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan masing-masing. Ada yang semi formal, pergi ke seminar, kelas macam pagi ni. Dan ada juga yang non formal, pergi lihat game itu sendiri, pergi ke stadium, pergi ke pertandingan. Ada yang menjadi ahli kepada Persatuan Jurulatih dan melanggan majalah-majalah atau journals yang terkini untuk update knowledge. Jadi perkara ni mesti sentiasa berlangsung. Jurulatih mesti sentiasa mempertingkatkan ilmu pengetahuan masing-masing dalam bidang kejuruteraan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang jurulatih ni yang pentingnya adalah mempunyai karakter ataupun sikap, attitude. Nampak tak gambar singa yang saya tunjuk tu dalam PowerPoint? Nampak singa? Nampak. Saya kata nak two-way communication, saya tanya lah, bagi jawab sikit kan. Yang lain boleh juga, bila doktor tanya, yang lain kalau boleh kita respon, kita nak nampak kita ada di sini. Jangan bila doktor cakap nanti macam doktor cakap seorang-seorang, okey? Itu dia. Jadi kita buatkan two-way communication. Saya suka dengan menunjukkan gambar seekor lion ini, kerana saya fikir kebanyakan jurulatih-jurulatih yang berjaya setakat ini mempunyai satu karakter yang seperti seolah-olah seekor singa, betul tak? Singa ni dia mempunyai karakteristik yang gagah perkasa. Nampak? Singa ni dihormati. Nampak? Kisah jurulatih sama juga. Dia ni mesti dihormati oleh atletnya, oleh pihak pengurusan pasukannya, oleh penonton, para netizen. Dia dihormati. Yang paling penting dia dihormati oleh atlet dan juga semua yang terlibat. Barulah apabila dia dihormati ni, dia mudah untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang jurulatih. Tengok kalau singa tu, kalau dalam hutan singa, kalau nak kirakan paling cerdik, bukan singa. Paling tinggi dia apa? Paling besar gajah. Paling gagah badak sumbu. Paling laju citah. Tapi kenapa orang hormat bersinga?
Itu yang kita kena fikirkan. Dan seorang jurulatih mesti mempunyai karakter tu, sikap dia. Cuba tengok ciri-ciri yang ada. Nombor satu, singa ni dia symbol of strength. Macam jurulatih juga. Jurulatih ni adalah symbol of strength kepada atlet dia. Bila atlet tengok seorang jurulatih, dia tengok saja coach dia, dia dah semangat nak berlatih, nak bertanding. Entah tak? Simbol kekuatan. Dia sendiri pun nampak gagah dan perkasa. Tapi singa ni juga dia mempunyai sikap yang karakter yang bertenang. Dia tenang, dia duduk, dia perhati, dia tengok mana peluang-peluang yang boleh ada, dia pergi attack. Dia tenang dan berani, brave. Itu ciri singa. Jurulatih pun kena tenang. Di samping tenang, dia berani, jurulatih ni. Always willing to fight. Seorang jurulatih sentiasa sangat suka untuk bertanding. Berlatih, jangan kita suka berlatih je, bertanding tak nak. Kita nak sentiasa nak improve diri kita, nak bertanding, nak menang dalam pertandingan. Kemudian dia, singa ni juga punya karisma lah. Orang tengok dia gerun. Dia dari segi komunikasinya, dia sangat mempunyai karisma. Itulah ciri yang seorang jurulatih perlu ada. Dia ni, singa ni kadang-kadang dia merupakan seorang yang loner, dia seorang, tapi ada masa dia mempunyai sifat yang bekerja dalam pasukan untuk mencapai sesuatu matlamat. Macam dia pergi berburu, singa dengan grup dia pergi, dengan satu kawanan singa tu pergi, dia dapat target, dapat makan seekor kerbau misalnya kata. Dia ramai-ramai makan. Dia merupakan seorang leader, pemimpin dalam dia punya kumpulan. Itu antara, kalau boleh, yang saya nampak seorang jurulatih mempunyai ciri-ciri seekor singa, macam lion, hati yang wajar, gagah perkasa. So, dua perkara ni, nombor satu, pengetahuan, ilmu. Nombor dua adalah sifat dan sikap, itu karakter seorang jurulatih itu yang sangat penting yang perlu ada lah. Okey, setakat ni itu dulu. Rizal? Baik, okey. Yang lain-lain clear apa yang doktor bagi tadi? Setakat ni ada siapa-siapa nak bertanyakan soalan, boleh, sama ada kalau tak mau bertanya saya live, boleh type dekat ruangan komen. Nanti saya akan bacakan soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan lah untuk kita teruskan kita punya program pagi ni. Baik, okey, untuk tu doktor, kita akan pergi ke, saya akan tanya lagi satu soalan untuk berkenaan dengan topik kita pagi ni lah. Tadi dekat slide doktor pun kita ada nampak hubungan antara jurulatih dan juga atlet. Okey. Dari segi untuk dapatkan chemistry tu, jurulatih tu perlu ada hubungan yang rapat dengan atlet. So bagaimanakah jurulatih tu nak membentuk hubungan antara dia jurulatih dengan atlet tu supaya mereka dapat saling mempercayai untuk dalam sesebuah pasukan lah, sama ada sukan tu secara individu ataupun sukan yang berpasukan lah. Okey. Itu soalan yang bagus dari Rizal tadi. Kalau kita lihat bagaimana kita sebagai jurulatih nak bentuk hubungan yang kita panggil yang positif dengan atlet kita, kita berbalik kepada sifat kita sebagai seorang jurulatih ni. Yang pertama soalan kita ialah apakah peranan kita? Okey, kita balik kepada peranan. Sebelum saya nak pergi hurai dengan lebih lanjut tentang peranan seorang jurulatih ni, saya sukalah berkongsi juga dengan semua yang ada pagi ini tentang dua tadi perkara, ilmu dan karakter. Sekarang ni dengan ilmu dan karakter yang kita ada tadi akan menyebabkan kita perlu ada tiga kompetensi kecekapan kita. Yang pertama, kita mesti ada tahap kecekapan yang memadai untuk mengendalikan sesi latihan, training session kita. Nanti kita pergi lebih lanjut jika ada masa. Yang kedua, tentang masa pertandingan itu sendiri. Kita mesti ada tahap kecekapan kita untuk mengendalikan atlet kita dalam pertandingan, semasa pertandingan.
Macam UPSI kalau bertanding kejohanan antara universiti so tournament tu seminggu macam kata. Dalam masa seminggu tu kita akan menghadapi opponent kita, lawan kita. Jurulatih mesti ada kecakapan untuk menilai opponent, menilai prestasi atlet untuk memastikan atlet dia dapat bersaing dengan prestasi yang terbaik masa kejohanan tu. Selain daripada itu, coach juga perlu kita kata mempunyai tahap kecakapan untuk menjadi menguruskan menguruskan atletnya. Macam-macam aktiviti, perkara, aspek yang kita perlu pertimbangkan untuk kita mengurus atlet kita ke tahap yang terbaik. So, dengan ilmu, dengan karakter yang ada, kita datang kecakapan kita ni tadi, kemudian kita barulah dapat dengan baiknya melaksanakan tugas kita sebagai jurulatih kepada atlet dengan melaksanakan peranan kita. So, mari kita tengok apakah peranan kita yang sebenarnya sebagai seorang jurulatih untuk membina hubungan yang baik dan mendapat keputusan yang positif kepada atlet kita dalam segi prestasinya. Tengok role of the coach, peranan seorang jurulatih. Yang pertama, kita ni adalah seorang pendidik kepada atlet kita. Atlet kita, apa pun peringkatnya, akan sentiasa dahagakan pada ilmu dan pengetahuan yang ada pada kita, yang kita dia jangka kita akan dapat berikan kepada dia dan dapat dia meningkatkan prestasinya. Pendidik. Oleh kerana kita ni pendidik, kita kena sentiasa bersedia dengan ilmu yang memadai, yang sesuai dengan pengalaman dan juga dengan kita punya sikap yang betul terhadap atlet kita sebagai kita pendidik, dia adalah orang yang dididik. Okey. Baru selepas itu barulah atlet ni datang kita panggil apa? Hormatnya kepada kita sebagai seorang atlet. Okey. Kemudian peranan kita juga adalah sebagai seorang pemimpin. Kita ni leader, atlet ni jurulatih ni adalah pemimpin kepada atletnya. Jadi pemimpin ni dia tidak hanya bercakap, dia tunjukkan dengan perbuatannya. Kita ni sentiasa beritahu atlet kita supaya bersedia fizikal dan mental. Kita juga kena bersedia fizikal dan mental untuk menyediakan kita yang membuka jalan untuk atlet kita melalui dia punya karier dan prestasinya. Pemimpin, kita bila sebut pemimpin, saya fikir semua yang ada dalam kelas pagi ni faham apa maksud dia pemimpin kepada atlet. Seorang jurulatih tu seorang pemimpin. Kemudian kita juga sebagai jurulatih adalah seorang penyelaras, koordinator. Mengapa saya kata kita ni penyelaras? Kita ni kadang-kadang duduk di tengah-tengah antara pihak pengurusan dengan atlet. Kita tengah-tengah. Sekiranya ada apa yang kehendak-kehendak atlet, keperluan-keperluan atlet yang mendesak itu, kita kena sebagai orang tengah dapatkan maklumat dan sampaikan kepada pihak pengurusan. Dalam konteks UPSI ni, pusat sukan lah. Koordinator LO, kalau kata bola sepak, LO bola sepak kita sampaikan. Jadi kadang-kadang pihak pengurusan pun ada kekangan-kekangan tertentu dari segi bajet. Misalnya kata kan apa yang atlet nak mungkin tak dapat sepenuhnya. Kita lah yang akan menenangkan ke atlet dan beritahu keadaan sebenar, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kita mesti bertindak sebagai penyelaras dalam banyak keadaan lah. Okey, dan kemudian selain daripada itu, untuk memastikan hubungan kita ni tadi yang ditanya oleh Rizal itu, hubungan antara jurulatih dengan atlet, kita juga bertindak sebagai pengurus. Macam-macam perkara kita kena urus. Macam tadi kita sebutkan, tahap kompetensi kita mestilah juga berkebolehan mengurus. Paling utama menguruskan masa. Kita menguruskan sesi latihan, pertandingan. Kadang-kadang makan minum atlet pun kita kena urus sebagai jurulatih. Kecuali lah kalau kita ni jadi jurulatih pasukan bola sepak yang profesional semuanya ada, kita hanya jadi jurulatih saja. Tapi kalau peringkat UPSI dan sebagainya, sekolah dan sebagainya, kelab, kita pun boleh bertindak sebagai pengurus. Kita uruskan semuanya. Kemudian selain daripada pengurus, kita juga sebagai calon jurulatih bertindak sebagai kaunselor. Kita lihat
atlet kita kadang-kadang perform, kadang-kadang tak perform, kadang-kadang bagus, kadang-kadang teruk. Jadi mesti ada sebabnya. Jadi sebagai kaunselor kita kena ada kemahiran sebagai jurulatih kita kena ada kemahiran kaunselor ni nak mengenal pasti dia punya masalah untuk kita menyelesaikan, bukanlah kita selesaikan. Kalau ni kita beri cadangan-cadangan untuk menyelesaikannya, bila selesai masalah baru dia boleh perform dengan baik. Dengan cemerlang tanpa ada sebarang tekanan, stres, masalah dan sebagainya. So bersiap sedialah jurulatih pun kena ada kemahiran kaunselor tu. Selain daripada itu, kita ni mesti menjadi motivator kepada atlet kita. Tengok kita saja dia dah bersemangat. Tengok coach semangat, dia bersemangat. Motivasi ni sangat memainkan peranan lah dalam kita menguruskan atlet kita, melatih atlet kita. Kita sentiasa kena bermotivasi. Bukan saja bermotivasi, tapi kita boleh dilihat sebagai bermotivasi dan kita boleh memotivasikan atlet kita. Okey. Kemudian yang seterusnya ialah kita mesti menjadi satu figure yang bertindak sebagai seolah-olah ibu atau bapa kepada atlet kita. Sebab kita mengambil berat tentang hal ehwalnya, makan minumnya, kesihatannya. Kalau di universiti tu, atlet tu dengan tahap pembelajarannya bagaimana, ada masalah ke tidak, kita boleh menjadi berperanan sebagai ibu bapa. Kebetulan pula atlet kita ni berjauhan dari bapanya sebab dia duduk di UPSI kan. Jadi kita lah ambil peranan tu untuk memastikan segala-galanya lancar dan dia hanya boleh tumpukan perhatian kepada latihan dan meningkatkan prestasi semasa perlawanan. Selain daripada itu, kita jurulatih, kita juga adalah sebenarnya bertindak sebagai seorang saintis. Seorang saintis kerana apa? Kerana ada banyak keadaan kita kena buat analisa tentang performance dia, tentang opponent, tentang keberkesanan latihan kita, banyaknya ujian-ujian kita kena jalankan. Itu kan peranan seorang saintis yang kita sebagai jurulatih kena ambil untuk memastikan prestasi atlet kita berada di tahap yang terbaik. Okey? Okey, Rizal, itu kalau apa yang dapat saya huraikan atau simpulkan berkenaan dengan soalan Rizal berkenaan bagaimana kita seorang jurulatih boleh membina hubungan yang positif dan meningkatkan prestasi atlet. Okey, baik. Saya rasa itu memang clear lah. Betul, saya setuju dengan apa yang doktor perkatakan tadi tu. Memang betul lah untuk kita nak bina chemistry, perhubungan yang rapat antara jurulatih dengan atlet, memang kita perlukan semua elemen-elemen yang diperkatakan oleh doktor tadi. Okey, selain tu, sebelum saya terlupa, saya nak ingatkan semua bagi staff kaki tangan UPSI dan juga pelajar, link kehadiran kita akan bagikan di hujung kita punya program nanti ya. Kita akan bagi link dan boleh register kehadiran di situlah untuk kita punya CPD dan juga MyCat. Baik, okey. Untuk soalan seterusnya, sebelum saya tanya soalan seterusnya, ada tak yang dekat sini atau ada daripada coach ataupun daripada student, daripada pelajar nak bertanyakan soalan dengan doktor? Boleh terus bertanya. Okey doktor, dekat sini ada satu soalan daripada, saya bacakan soalan dia doktor. Baik, teruskan. Puan Hazir. Okey, dia tanya kat sini, Assalamualaikum. Saya ada soalan berkenaan hubungan coach dengan parent memenangkan banyak masa diluangkan bersama. Okey, dia tanya, maaf saya ulang balik. Soalan dia berkisar dengan berkenaan dengan hubungan coach dengan parent memenangkan banyak luang masa bersama dengan underage. Okey. So saya rasa dia nak tanya ni lah, hubungan coach dengan parents lah selain daripada atlet, memandangkan coach ni ada banyak masa dengan anak-anak dia dekat field lah, on field lah, dekat padang lah. So pandangan doktor lah. Okey, pandangan saya dia boleh dilihat dari berbagai sudut ya. Sekiranya kita ni melibatkan diri dalam sukan peringkat akar umbi ya, grassroots.
ibu bapa boleh menjadi sangat membantu kepada kita sebab kita ni dah jadi jack of all trade, master of none at that level, di mana kita semua benda kita kena buat. Kadang-kadang kita nak kena jadi pemandu bas, bawa atlet pergi ke tempat pertandingan, kita lah ambil baju pergi dobi untuk besok nak lawan balik, baju jersey dah kotor, kita kena hantar dobi, kita kena tempah makan, belikan makanan untuk atlet kita, minuman dia, kalau dia cedera kita kena bawa ke klinik dan sebagainya. Jadi kalau dalam peringkat itu sebagai jurulatih adalah baik kita mempunyai hubungan yang saling bantu-membantu dengan para ibu bapa, yang mana tugas-tugas yang saya sebutkan tadi boleh diambil alih oleh ibu bapa secara sukarela. Kan? Jadi kita boleh tumpukan kepada hal ehwal, latihan dan pertandingan saja. Namun apabila kita menghadapi situasi yang sebegini, kita kena berhati-hati kerana sebagai manusia biasa, kita kadang-kadang ini seolah-olah dah termakan budi kepada ibu bapa yang banyak membantu. Akhirnya takut-takut kita menjadi bias untuk memilih pemain yang first 11 dan bola sepak lah contoh kan, dan sebagainya. Jadi kita memang boleh atau wajar berbuat hubungan yang baik dengan ibu bapa, tapi kena berhati-hati supaya dia tidak mempengaruhi keputusan kita dalam pasukan atau dalam prestasi atlet. Yang itu pendapat saya buat masa ni lah, yang itu pun pernah saya alami dulu semasa saya mula-mula jadi jurulatih dulu di peringkat akaumbi. Boleh dan bantu-membantu, kita perlukan sukarelawan, namun kita berhati-hati dalam supaya tidak mengganggu keputusan-keputusan yang kita buat untuk memastikan prestasi pasukan berada di tahap yang terbaik. Okey, saya rasa menjawab soalan daripada Ikhwan Hazir tadi. Okey, ada lagi soalan lain yang nak bertanyakan? Nak berkomunikasi terus dengan doktor pun boleh. Jangan malu, jangan segan lah. So, kita hari ni santai. Assalamualaikum doktor. Okay. Waalaikumsalam. Maaf betul, saya nak tanya sedikit. Silakan. Tentang tadi doktor senaraikan semua sekali daripada motivasi dan semua sekali peranan-peranan seorang jurulatih ya. Ini saya nak tanyakanlah contohnya satu orang jurulatih tu dia kena handle dalam contoh 2 tim ada lelaki dan wanita. So kemungkinan pendekatan jurulatih ni untuk tim lelaki pendekatan dia mungkin berbeza dengan pendekatan dia dengan tim wanita. So mungkin cara approach dari segi training, motivation dia pada tim lelaki dan wanita berbeza. So bolehlah doktor kongsikan ataupun terangkan secara detail ataupun bagi tips yang agak berkesan lah kalau macam kita nak deal dengan lelaki, macam mana lelaki, dengan wanita macam mana wanita. Because kadang-kadang ada orang tengok perbezaan, kenapa dengan lelaki dia agak mesra semua apa, dengan wanita dia agak strict. Mungkin khusus soal lelaki, dengan lelaki dia agak macam friendly sedikit, dengan wanita dia agak macam tegas dan sikit. Jadi bagaimana kita nak balance semua tu agar tak nampak macam bias pada salah satu tim, ataupun sebaliknya dengan tim wanita dia lain dengan lelaki dia lain. So kita nak tengok, kalau boleh kita tengok atlet ni baik lelaki atau wanita ada selesa ni kita dari segi komunikasi, latihan dan perkara lain untuk memudahkan kita jalankan tugas sebagai seorang coach. Okey, terima kasih doktor. Okey, sama. Saya minta maaf saya tak nampak siapa yang bertanya tadi sebab saya dah concentrate dekat PowerPoint ni. Tapi tak apa, terima kasih atas soalan. Untuk menjawab soalan tu, saya fikir kita kena kembali balik kepada perkara asas kita cakap tadi, ilmu pengetahuan. Jadi dalam konteks ni kita kena tengok ciri-ciri yang ada kepada pasukan lelaki yang juga ada pada pasukan wanita. Terutamanya dalam konteks komunikasi berkesan. Kita kena tengok bagaimana atlet wanita itu selesa dengan style atau kaedah komunikasi seorang jurulatih. Barangkali dia tak sesuai dengan menjadi jurulatih, cara kita berkomunikasi dengan jurulatih pasukan lelaki. Saya tak pernah menjadi jurulatih dengan pasukan wanita, tapi saya pernah jadi jurulatih dengan kanak-kanak. Ada ketika saya pernah jadi jurulatih pasukan dewasa. Apabila saya kena jaga pasukan kanak-kanak, saya berkomunikasi dengan dia cara yang biasa saya buat, hingga kan pemain kanak-kanak tu menangis dan tak nak main bola, dia balik mengajuk. Jadi minggu depan dia datang balik, baru saya kena pujuk dia, bagi tahu dia apa sebagainya, barulah dia datang balik menyertai latihan. Jadi kita kena berhati-hati dengan nombor satu,
kehendak. Nombor 2, keperluan. Nombor 3, ciri-ciri unik atlet yang kita sedang berhadapan. Yang sedang kita kendalikan lah. Kita sebentar lagi saya akan masuk kepada bahagian komunikasi itu. Di situ kita akan lebih terperinci berkenaan dengan bagaimana kita nak berhadapan dengan atlet kita secara individu. Setiap orang mempunyai keunikan masing-masing dan oleh kerana dia datang dengan keunikan masing-masing, kita juga boleh adapt dengan ataupun adjust dengan apakah kaedah yang terbaik yang kita boleh laksanakan dengan atlet kita yang mengikut spesifik tadi. Lelaki dan wanita ikut keperluan dan kehendak masing-masing. Okey, saya harap itu dapat membantu jawab soalan tadi. Okey, Coach Syam. Okey, Coach Syam. Menjawab soalan daripada tuan tadi. Okey, terima kasih tu. Terima kasih doktor. Jawab. Right. Okey. Okey. Ada lagi yang nak tanya yang lain, soalan lain? Okey, kalau dia tak ada yang bertanya, saya tanyalah. Okey, doktor. Untuk menjadi seorang coach ni, kita perlukan ilmu. Maksud saya ilmu knowledge kita untuk dalam sesuatu jenis sukan lah. Tak kisahlah sukan individu ataupun sukan yang berpasukan. Okey. And then saya nak tanya jurulatih yang maksud saya jurulatih yang biasa dengan jurulatih yang berilmu ni memang kita nampak beza lah. Lepas tu hubungan maksudnya jurulatih yang saya nak tanya pasal ilmu sains sukan. Okey. Kalau kita dekat Malaysia, kita kalau nak jadi jurulatih kita akan kita perlu lalui macam contoh sains sukan tahap 1, tahap 2. Okey, bagaimanakah doktor melihat ilmu sains sukan ni yang untuk membantu jurulatih supaya lebih lebih maju dan lebih bagus dari aspek-aspek seperti kecergasan, seperti semualah taktikal lah untuk sebuah pasukan tu. Macam mana doktor tengok ilmu sains sukan ni membantu ataupun tidak kepada jurulatih? Terima kasih Rizal kerana tanya soalan, tapi pada pendapat saya soalan macam ni tak sepatut ditanya. Sebab apa? Soalannya kata adakah sains sukan itu membantu? Sudah tentu dia sangat-sangat membantu. Kan? Sains sukan itu dari aspek sains sukan. Jadi saya punya pandangan ialah kita sebagai seorang jurulatih pergi menuntut ilmu dalam bidang sains sukan itu sangat wajib. Kita kena ambil untuk mengetahui. Tapi soalan kedua saya, bagaimana kita menterjemahkan pengetahuan yang kita ada itu di dalam sesi latihan. Itu yang lebih penting. Sebab itu saya kata jurulatih yang mempunyai ilmu itu mestilah sentiasa mengaplikasikan ilmunya di dalam sesi latihan dan perlawanan yang menyebabkan kita akan lebih mendalaminya dengan mengamalkan apa kita panggil pembelajaran melalui trial and error. Okey. Ilmu theoretically dan application-nya mestilah mendatangkan prestasi yang terbaik untuk atlet kita. Boleh Izal, okey? Boleh betul, baik. Okey, ada soalan lain tak daripada audiens? Ada soalan nak tanya? Daripada audiens yang ada di sini, ada soalan yang nak tanya lagi? Kalau tak, saya rasa doktor boleh teruskan yang dengan doktor. Boleh. Okey, kalau tak ada soalan saya teruskanlah. Tadi kita dah tengok apakah dia peranan-peranan yang kita sebagai jurulatih perlu mainkan untuk pastikan atlet kita ini dapat dipacu ke arah kecemerlangan dalam prestasinya. Okey, selepas daripada itu kita tengok apa Arsene Wenger cakap, coach who can't outline players are a dime dozen. The one who win get inside their players and motivate. Apa dia kata? Kalau seorang jurulatih macam katakan tadi dengan ilmu yang ada, boleh saja mengatur rancangan latihan, melaksanakan sesi boleh. Tapi yang menang ni selalunya yang dapat memberi inspirasi kepada atletnya. Dia datang masuk ke dalam jiwa atlet itu untuk berjuang untuk apa kita kata menunjuk satu prestasi yang cemerlang untuk
The great coach inspires the athlete. Itulah lebih kurang apa yang dikatakan oleh Arsene Wenger. Kenal kan Arsene Wenger? Arsenal punya coach dulu. Kemudian yang ini pula adalah seperti mana saya katakan tadi, kita ni mestilah menjadi pendidik kepada atlet kita. Sama selaras dengan apa yang Vincent de Bosco cakap. Yang ini jurulatih Spanyol yang jadi Piala Dunia, Johan Piala Dunia lah. Dia kata, I didn't really want to be coach who wins, but the coach who educate. Dia nak jadi jurulatih yang mendidik atletnya. Tapi sebenarnya ada lagi sambungannya. Dia kata oleh kerana dia mendidik atletnya, bila masuk pertanding dia tak payah suruh menang pun, atletnya automatically akan menang. Sebab telah dididik untuk dalam masa sesi latihan dengan yang hubungan dia dengan jatingan berpanjangan dulu. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada beberapa jurulatih yang digelarkan great coaches. Yang ni bagaimana melatih mengikut jurulatih-jurulatih yang hebat ni. Ni banyakkannya di Amerika lah. Ni adalah apa yang Joe Gardy cakap. Siapa dia Joe Gardy ni? Dia ni jurulatih baseball yang telah menang lebih dari 500 perlawanan sebagai pengurus pasukan sana. Coach tu manager lah. Dia kata apa? Dia kata you have to lead by example. You ask your player to be prepared mentally and physically, so you have to be prepared. Dia kata lead by example. Seorang jurulatih ni mesti tunjukkan, memimpin dengan menunjukkan contoh yang baik. Kalau kita kata atlet kita mesti bersedia segi mental dan fizikal, kita sebagai jurulatih dulu terlebih dahulu mestilah bersedia untuk itu. Kemudian Joe Gardy juga kata beyond that, lebih daripada itu, you have got to adapt to the type of players you have. Okey, macam saya katakan tadi, kita kena sentiasa peka terhadap atlet kita secara individual. Okey, apakah jenis atlet kita ada, karakteristik kita ada, tahap kemahiran, tahap penguasaan kemahiran yang dia ada, tahap kecergasan semasa. Kita kena be specific and individual. Kita kena menyesuaikan diri latihan kita dengan keperluan-keperluan atlet kita. Itu yang Joe Gardy kata. Kalau saya percaya dengan apa yang dia kata, kerana kalau tidak, macam mana dia boleh menang 500 game kan? Lebih di Liga Baseball dengan pasukan New York Yankees tu. Itu yang Joe Gardy kata. Sekejap Ni yang kedua, Bill Parcells. Apa dia kata? Dia ni jurulatih American football yang memang terkenal dengan untuk meningkatkan pasukan yang dia ambil yang lemah tu ditingkatkan menjadi tim yang cemerlang. You have to be honest with people. Jadi dia kata kita ni sebagai jurulatih perlu menjadi honest atau jujur, berterus terang dengan atlet kita. Tapi dia ni ekstrim, dia kata brutally honest. Okay. Dia kata you have to tell them the truth about their performance. Berilah tahu kepada atlet kita dengan jujur tentang prestasi masing-masing. Walaupun ada kalanya dia boleh mendatangkan ketidakselesaan kepada atlet. Tapi kata Bill Parcells, kalau atlet kita tidak mau mendengar, if they don't want to listen, they don't belong to the team. Siapa yang tidak boleh mendengar apa yang dikatakan oleh jurulatihnya secara terus terang dan jujur itu, dia tak boleh duduk dalam tim sebenarnya. Dan Bill Parcells juga menerangkan di sini bahawa dalam pengalaman beliau yang lama dalam kejuaraan ini, ada atlet-atletnya selepas beberapa tahun meninggalkannya, datang balik dan mengatakan satu ayat yang sangat menusuk kalbu dan kekal dalam hati atlet sampai bila-bila ialah I think you are better than you think you are. Iaitu yang dia kata atlet dia sangat suka dengar dan menyebabkan menjadi motivasi kepada atlet untuk pergi lebih jauh dalam sukan masing-masing. Itu kata Bill Parcells. Ada lagi yang ini Bill Walsh. Dia ni 3 Super Bowl winner. Ini kalau kat Amerika Super Bowl tu memang yang top lah. Dia ni Bill Walsh ni, dia adalah
satu yang bertentangan dengan yang kawan dia tadi itulah, coach dia kata it sounds just great to say that you are going to be honest and direct. Dia kata bagus, tetapi mestilah dengan ada sensitivity. Kerana kalau direct ni dia kata boleh menjadikan apa kita panggil, mendatangkan perkataan yang boleh katakan damage kepada perasaan atlet, kepada mental atlet dan sebagainya kalau kita tak berhati-hati. Dan kata Bill Walsh, over times that directness will isolate you from the people with whom you work. Boleh mengasingkan kita daripada atlet kita lah kalau kita terlalu berterus terang, direct, blunt, tapi tidak ada sensitivity terhadap perasaan dan tahap kesihatan mental atlet kita. Jadi jurulatih ni, sebagai jurulatih ni kena berterus terang tetapi juga mempunyai sensitif terhadap atlet. Okey, kalau ikut Bella Caroli pula, dia ni jurulatih gimnastik yang menang 9 pingat emas Olimpik. Okey. Dia cakap, you have to take them individually. Maksudnya kita kena lihat dan bantu atlet kita secara individual. Individual maksudnya dengan dia punya keperluan dan kebolehan dia. Kita kena sentiasa begitu faham dan ambil berat dan menyusun sesi latihan mengikut keperluan-keperluan individu yang tadi. Dan dia juga, Bella Caroli ni kata, criticism dan encouragement have to be alternate. Dan menggunakannya pada masa yang tetap, yang tepat dan situasi yang kena pada tempatnya. Kalau ada wujud isu atau masalah, atlet dia datang malas, atlet datang prestasi menurun, dan kalau kritisisme kita tidak datangkan kesan, kita kena sit down to have more concrete discussion about the prestasi of the athlete. Itu yang dikatakan Bella Caroli, kita kena bersifat individual dan encouragement dengan criticism datang berselang-seli, dan ada isu kita kena sentiasa boleh duduk dengan atlet kita berbincang untuk menyelesaikan isu-isu yang wujud. Yang ni saya dulu minat lah, ni Sir Alex Ferguson, dia buat Manchester United lah, berapa puluh tahun dia jadi coach itu, 1986 sampai 2013. Apa Alex Ferguson kata? Dia kata tak ramai orang yang dapat menjadi lebih baik dengan dikritik, tapi ramai orang yang boleh prestasi, merespon dan meningkat prestasi dengan encouragement. Okey, encouragement ni galakkan, apa kita panggil lagi? Dia kata antara perkataan-perkataan selalu disebut yang menyebabkan orang menjadi termotivasi untuk meningkatkan prestasi adalah perkataan seperti well done. Yang kita pun selalu sebut kan, atlet kita buat yang baik, prestasi yang bagus, kita katakan well done kepada dia, good job dan sebagainya. Ini perkataan-perkataan yang menjadi encouragement kepada atlet yang di bawah Alex Ferguson lama dulu, berbanding dengan kritisisme, dengan kritikan. Kemudian dia kata perkara yang penting sekali untuk masa dia jadi jurulatih ni dan menyebabkan dia berjaya, pengurusan kemahiran pengurusan yang bagus sekali dia adalah observation. The ability to see things is key. Jadi keupayan kita mesti, apa yang dikata ni maksudnya kita kena ada coaching eyes. Kita boleh observe. Dengan kebolehan itu, adakah kita dapat menyelesaikan beberapa masalah prestasi? Seperti contoh dia bagi tahu di sini, adakah is it family problem, adakah masalah keluarga, adakah ada masalah kewangan, adakah dia penat, what kind of mood he is in. Sometimes I could even tell the player was injured when he thought he was fine. Kerana atlet kita ni seolah-olah menipu kita, dia tak berapa fit sebenarnya untuk main, tapi dia kata tak apa coach, saya fit, saya boleh main coach. Tapi main 5-10 minit minta keluar, saya cedera. Jadi kita sebagai jurulatih mesti ada kebolehan untuk observe dengan pengalaman tu. Tapi masalah ni banyak boleh diselesaikan kerana kita punya pasukan fisioterapi yang boleh mengenal pasti benda ni kan. Tapi sebagai jurulatih kita sendiri mesti ada kemahiran observation tu yang cakap. Coaching eyes tu mesti ada. Sebab dia kata
Alex Ferguson kata, I don't think many people fully understand the value of observing. Dia tak ramai orang tahu sebab tu Alex Ferguson dia ada kemahiran ni, dia boleh mengatasi coach-coach lain dalam Liga Inggeris. Agaknya lah, tapi ini yang dia katakan. So, dari 5 orang jurulatih yang berjaya tu, yang punya track record yang sangat cemerlang itu, apa yang kita boleh pelajari? Nombor 1 yang dia katakan, be prepared and expect the same of your team. Awak jurulatih kena senantiasa bersedia. Dan kita kena expect kita punya atlet atau tim kita juga bersedia pada setiap masa. Macam contoh opsi sekarang, PKP ni kan, nanti tahun ni tak tahulah tournament macam mana, kejohanan antara universiti macam mana kan. Kalau ada, kita dari sekarang kena bersiap sedia. Okay. Yang kedua, dia katakan adjust your style to teach of your athlete, to each of your athlete needs, figure out the best approach. Okay, kita kena menggunakan style kejuruteraan yang sesuai dengan keperluan atlet kita. Macam soalan tadi kan, lelaki perempuan dengan keperluan atlet. Dan kita kena figure out apakah pendekatan yang terbaik yang boleh kita aplikasikan dengan memerhatikan atlet kita sedang berlatih dan bertanding. Kita lihat, tengok, observe dan kita gunakan approach yang paling sesuai. Okey, yang ketiga dikatakan kita ini memilih galakkan berbanding kritikan. Tapi kita juga bila perlu nak kritik, kita kena give feedback, berikan feedback sebaik saja selepas acara yang berlangsung, selepas game ke apa, kita habis kita bagi feedback. Be honest but compassionate, then move on. Jangan kita simpan dalam hati dah habis, kita dah tengok prestasi dia pada perlawanan tersebut atau kejohanan tersebut, kita bagi feedback yang jujur dan compassionate, dan kita lupakan dan kita ready untuk match yang akan datang. Jangan simpan lagi di dalam hati dengan atlet tu. Selesaikan. Dan sentiasa seorang jurulatih ni dia katakan kita kena sentiasa ada high expectation, belief kepada atlet kita. Kita setkan dia punya target from time to time dengan target yang tinggi dan realistik. Okey. Dan juga yang dikatakan di sini seterusnya ialah jangan kita abaikan kepada atlet-atlet kita yang sedang menurun prestasinya. Pasal dia kata your team is only as good as your weakest member instead. Dan sebab itu kita bantu atlet kita itu untuk improve. Jangan kita sideline dia sampai dia kerja dia warm up saja sampai satu musim tak main, asyik dia warm up saja. So juga menjadi tanggungjawab kita untuk mempertingkatkan atlet yang berada dalam situasi begini. Okey. Yang terakhir apa yang kita boleh pelajari di sini ialah kita mesti menunjukkan peningkatan atlet itu nampak jelas, tangible. Kita kena susun letakkan matlamat yang jelas dengan milestone-nya, dan bila kita mencapai target kita yang kita tetapkan itu, kita celebrate dengan atlet kita. Okey, itu dia 6-7 perkara yang kita boleh belajar daripada kelima-lima jurulatih yang berjaya tadi lah, yang 5 orang tu. Tuan-tuan kalau mahu bolehlah dapatkan artikel penuhnya daripada saya, dan tuan-tuan boleh baca sendiri dan kita boleh bincang even di luar pada sesi ni. Okey Rizal, buat setakat ni itu dulu. Okey doktor, saya rasa memang jelas sekali bagaimana jurulatih yang telah pun berjaya, macam mana dia deliver, dia bagi ilmu-ilmu yang sangat berguna untuk atlet dia lah, sama ada dalam pasukan, contoh yang dalam pasukan bola sepak dan juga pasukan yang ada doktor bagi tadi, gimnastik, basikal, semua tu. Baik, doktor, ada satu soalan ni daripada Tuan Muhammad Syafiq, tapi dia tanya ni, kalau ikutkan soalan tadi lebih kurang yang saya tanya awal tadi lah, yang hubungan bagaimana nak bina hubungan dengan atlet atau pasukan, terutamanya atlet profesional dan atlet negara lah. Lepas tu lagi satu dia minta
doktor kongsikan tip bagaimana doktor build hubungan dengan atlet semasa doktor bersama dengan KLFA dan juga UiTM FC dulu. Oh ya. Yeah. Ya. Okey, jadi Tuan Muhammad Syafiq ni saya kenal ni, coach taekwondo student saya ni. Jadi nak kongsi pengalaman tentang bagaimana nak bina hubungan yang positif dengan atlet kita. Saya sebenarnya nombor satu mesti jelas apakah kita punya tugasan dan apakah tugasan atlet yang kita hendak dia capai, kita berikan tu. Dia pun mesti jelas. Dia punya task. Individual task, team task. Itu yang nombor satu sekali lah. Sama masing-masing faham tugas dan peranan masing-masing. Bila dah faham, hubungan itu macam saya katakan tadi, sekarang ada kalanya kita mesti membentuk hubungan antara bapa dengan anak. Sebab tu zaman dulu-dulu, zaman sekarang pula orang panggil anak didik. Di mana dia ni atlet ni macam anak kita yang kita didik untuk dia mencapai sesuatu yang dia nak capai. Di mana kalau dia pergi seorang, dia tak boleh capai. Kita kena bantu dia capai. Jadi kita berperangai sebagai seorang ayah kepada seorang anak. Jadi dia sedar bahawa dia anak, kita bapa. Jadi hormat menghormati antara anak dengan bapa, bapa dengan anak tu mesti ada. Hormat menghormati dengan menyedari tugas dan peranan masing-masing. Itu yang nombor satu sekali lah yang saya sedarlah. Pengalaman saya dengan KLFA, dengan pemain import, dengan pemain superstar dan peringkat Malaysia je lah. Kan, mesti sedar awak macam mana awak star sekalipun, gaji mahal sekalipun, awak pemain import, awak sedar apakah expectation pasukan terhadap awak laksanakan. Dan lain daripada itu kita bebas berkomunikasi macam anak bapa kepada anak didik. Itu pengalamannya. Boleh? Okey, alright, baik. Menjawab soalan Tuan Muhammad ya. Okey, ada lagi soalan-soalan lain yang nak saudara dan saudari yang ingin bertanya, boleh kemukakan soalan, boleh bercakap, terus tanya soalan ataupun boleh naik di ruangan komen. Kita akan jawab insya-Allah semua soalan-soalan yang diajukan. Baik. Okey, doktor, saya tanya saya nak tanya macam pendapat doktor lah. Macam kita lihat situasi sekarang ni, jurulatih ni merupakan satu career lah yang bertempoh. Okey, contoh macam dia ada kontrak, okey, ada kontrak setahun atau 2 tahun macam tu kan. And boleh tak doktor berikan tips kepada jurulatih yang ada di sini lah dan juga yang mengikuti kita punya program ni, bagaimana diorang nak sustain, okay? nak sustain, nak bertahan lama dalam industri kejurulatihan lah. Oh ya. Nombor satu sekali, saya seorang jurulatih tu sama ada dia kekal dalam satu pasukan atau dia nak pergi tempat lain, dia mesti dapat berupaya membuktikan bahawa dia boleh deliver kejayaan untuk pasukan yang hire dia sebagai jurulatih. Nah, itu yang nombor satu, dia kena deliver. Bila dia boleh deliver tu, dia akan punya track record yang menyebabkan orang lain sayang nak lepaskan dia. Betul tak? Ramai yang begitu. Itu yang pertama lah. Mesti kena deliver. Seorang jurulatih yang selalunya orang nak ambil, dia mestilah terbukti telah berjaya. Dia juga mestilah telah teruji dengan ujian-ujian sebelum ni, membuktikan dia telah tahan ujian lah. Yang ketiga, yang kedua tadi kejayaan tu lah, track record. Yang kedua, dia ni mesti mempunyai, menunjukkan satu karakter yang cuba saya sebut tadi lah. Dia mesti bersikap profesional. Kadang-kadang ada orang
ada majikan lah. Dia tahu jadi atlet, coach ni boleh deliver tapi dia tak boleh kerja kerana sikapnya. Jadi orang pun orang tak nak. Kan? Dia tak boleh. Dia mesti bersikap profesional dengan memahami apa yang dikehendaki oleh majikan semasa tu. Expectation majikan yang dia kena faham, dia kena sedar, dia tahu. Jadi dia bekerja ke arah seperti mana yang dikehendaki oleh majikannya. Tapi kalau kita dah bawa result, kalau kita dah ikut apa yang majikan takkan majikan tak mengekalkan kita dengan prestasi kita yang mencemerlang. Tapi kalau dia tak nak pun, kita dapat offer tempat lain pun bagus juga kan. Tetapi dalam pada masa yang sama, dalam coach atlet ni, coach di UFC ni saya tak pastilah. Sebenarnya biasanya dia dah memang staff di UFC, takkan dia nak pergi tempat lain kan. Tapi kalau jurulatih yang di kalangan pelajar yang akan tamat belajar dan akan pergi berjuang dalam industri sukan itu, ya mesti juga ada kemahiran untuk marketing diri sendiri. Dia kena banner networking. Dalam bola sepak ni yang pengalaman yang saya kenal pasti itu, dia mesti tahu mana ejen-ejen yang menguasai market jurulatih dalam Malaysia ni, dia tahu. Jadi di mana kosong, di mana ada peluang, dia ikut kesesuaian dia. Kita dah masuk dalam sistem tu, memang akan sentiasa ada peluang. Dengan cara kita tu, saya katakan tadi, kita kena ada kemahiran memasarkan diri sendiri dengan kebolehan-kebolehan yang kita ada. Jadi saya ingat itulah yang dapat saya terfikir buat masa ni untuk berkongsi dengan anda semua yang ada dalam sesi pagi ni. Okey, sebelum kita pergi ke soalan yang terakhir, ada siapa soalan, ada lagi soalan yang nak tanya tak? Coach Hafiz ke ada? Ada soalan nak tanya? Boleh saya tanya soalan? Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Dr. Zul Akmal dan rakan-rakan sekalian. Selamat pagi. Saya Hanan Hanafi, pelajar sains sukan dan kejurulatian semester 5 untuk tahun ni. Dan saya ada satu soalan di mana ada satu situasi ni, seperti yang kita kenal, ada seorang pemain ni namanya Ozil. Dia bekas pemain Arsenal, di mana dia pernah bersuara tentang penindasan etnik Ukyu dekat di China. Kesan daripada tu, dia ni tak diberi pilihan untuk bermain pada apa orang cakap, yang masa pertama sekali lah, dia hanya pemain simpanan je. Dan dia punya coach pun tak bagi dia bermain dalam waktu masa yang lama. Dan bagi pandangan doktor, adakah wajar seorang coach menghukum pemain sebegitu rupa? Terima kasih. Oh, ini Hanan Hanafi tak nampak muka ada gambar basikal dia tu. Okey, tak apa. Hanan, agak sukar saya nak jawab soalan Hanan ni dalam sesi yang sebegini. Walau bagaimanapun saya sebab apa sukar, sebab saya tak tahu latar belakang kejadian sebenar tentang Ozil direhatkan, tak dibagi main. Tapi saya boleh buat anggap apa kita kata telahan-telahan sajalah. Sebab saya pun tak tahu apa sebabnya coach tak bagi dia. Adakah benar kerana kejadian itu coach tak bagi dia main, reservekan dia dan sebagainya. Tapi kalau itu berlaku, pada saya amat malang lah. Pasal apa yang Ozil sampaikan tu, kalau benar dia sampaikan untuk membantu pihak yang ditindak di Uyghur di China tu, tak betul lah tindakan coach tu kan. Dia tak ada kena-mengena dengan ni, dengan pemain prestasi. Namun bagaimanapun, sekiranya pihak pemilik pasukan yang di mana Ozil bermain tu tidak mahu dikaitkan dengan insiden ini, mungkin dia punya penaja, kita pun tak tahu kan, penaja dia ke, dia tak nak ada unsur-unsur yang against apa yang penaja dia mahu. Mungkin itu adalah sebabnya kenapa Ozil tidak dapat diturunkan bermain. So tak nampak, dia mahu pemilik ni nampak seolah-olah tidak menyokong Ozil lah. Jadi walau bagaimanapun saya punya pendapat, saya tak boleh hurai lebih lanjut kerana saya tak tahu apa kejadian sebenar yang berlaku. Hanya pagi ni bila Hanan cakap baru saya sedarlah.
Terima kasih doktor. Baik, sama. Okey, baik. Ada lagi soalan yang lain untuk sesi kita pagi ni? Kalau tak ada soalan, nanti last kali saya ada tunjuk satu PowerPoint lagi tentang apa yang John Wooden bagi kepada kita sebagai jurulatih generasi baru ni untuk kita contohi. Dia ada bagi apa yang kita kenali sebagai Pyramid of Success. Nanti boleh edarkan kepada coacher-coacher yang ada dalam ni dan jadikan panduan apa yang dia cadangkan untuk kita laksanakan supaya kita nanti jadi jurulatih yang dapat membantu atlet untuk menghasilkan prestasi yang cemerlang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berharap jurulatih-jurulatih yang ada dalam UPSI ni atau jurulatih yang mana menyertai sesi menjadikan amalan menulis logbook, buku log itu menjadi satu yang amalan profesional jurulatih-jurulatih. Sekarang ni ada ke jadi amalan di pusat sukan? Okey, untuk logbook tu yang tu dekat push masing-masing lah. Kita dekat pusat sukan memang kita selalu monitor jurulatih kita buat training lah. So untuk pengetahuan doktor juga, dan kita jurulatih dekat UPSI ni bukan saja staff UPSI, ada juga jurulatih daripada luar yang kita lantik untuk membimbing atlet kita lah dalam setiap sukan lah, sama ada sukip, masum ataupun kejohanan-kejohanan KPT. Okey. Baik, tapi saya pun tak berapa sedar apa yang berlaku, tapi saya berpandangan bahawa siapa pun yang jadi jurulatih UPSI bolehkan dijadikan macam amalan profesional yang SOP UPSI. Siapa jadi coach UPSI mesti ada buku logbook dan disemak oleh pengarah ke timbalan pengarah yang bahagian prestasi ini untuk pastikan satu, jurulatih kita sendiri boleh merekodkan apa yang dia buat sepanjang tahun, 2-3 tahun jadi coach, rekodnya apa yang dia buat, dan kalau prestasi meningkat, kita boleh tahu apakah sebabnya prestasi meningkat. Kalau prestasi menurun, kita pun boleh kaji kenapa prestasi menurun berdasarkan logbook yang ditulis, dan kita boleh nak pastikan apa yang dilaksanakan dalam sesi latihan dengan apa yang dicatatkan dalam rekod book itu selari. Jadi kita boleh meningkatkan prestasi jurulatih itu sendiri dan menjadi rekod kepada pusat sukan. Sebab apa? Tujuan kita untuk bantu atlet kita. Kalau biasa contoh dapat nombor 4 dalam seluruh Liga Malaysia, mungkin lagi setahun 2 kita dapat nombor 2. Lepas tu jadi johan pula. Jadi buku log ini sangat penting, seperti mana pentingnya guru-guru di sekolah ada rancangan pelajaran harian dan sebagainya yang disemak oleh guru besar perkanan dan memastikan guru-guru melaksanakan latihan dan tugasan-tugasan pelajar yang sesuai dan boleh meningkatkan prestasinya masing-masing. Ini saya pun baru balik seminggu berbengkel di Akademi Bola Sepak Negara di Gambang, yang perkara ini dititik beratkan oleh pengarah kejuruteraan yang baru kita lah. Dan saya berharap itu pun akan jadi amalan yang mulia untuk pasukan-pasukan UPSI yang bertanding. Okey. Okey, kalau tengok ni slide yang terakhir saya untuk hari ni, yang inilah yang saya katakan tadi, yang di mana John Wooden dia mencadangkan Pyramid of Success. Kalau tengok bawah ni, foundationnya ada hard work, dan dia ada huraian-huraiannya bawah tu, determination, apa semua ini, semua ni adalah ciri-ciri yang sangat membantu seorang jurulatih untuk meningkatkan prestasinya. Atas sekali ialah personal best. Sebab tu saya katakan tadi, kalau ada logbook tu kita boleh rekodkan apakah personal best kita tahun 2020 dan apa kita nak laksanakan 2021, dan selepas 4 tahun jadi coach UPSI kita boleh tengok apakah progres yang kita telah adakan dalam sepanjang karier saya sebagai karier kita sebagai jurulatih UPSI. Saya harap ini boleh diberikan kepada semua atlet dan bolehkan jadi panduan dari masa ke semasa. Okey. Ini yang dia kata John Wooden memang jadi dia yang melahirkan ramai atlet-atlet yang berwibawa dalam bola keranjang di Amerika. Okey, itu saja. Ini saja saya punya last. Saya
ucapkan terima kasih kepada semua yang telah sudi menjemput dan juga telah sudi mendengar apa yang hendak saya kongsikan pada pagi ini. Sebab tu saya panggil sesi pagi ini Coach Talk to Coaches Session. Saya seorang jurulatih, saya bercakap dengan anda semua seorang jurulatih. Mudah-mudahan semuanya akan diberi kekuatan untuk teruskan cemerlang dalam sukan masing-masing bagi mengangkat dan menjulang nama UPSI tercinta. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada doktor di atas perkongsian dan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh doktor. Bukan mudah kita nak dapat ilmu yang macam ni. Satu lagi doktor pernah melalui pengalaman-pengalaman yang memang banyak dalam dari segi coaching. Memang saya tak boleh sangkal lagi lah pengalaman dan ilmu yang ada pada doktor tu. Saya ingat saya bagi pihak Pusat Sukan mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kerana doktor sudi berkongsi ilmu dan pandangan berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ni lah. So saya rasa kita pun dah sampai ke penghujungnya. Saya rasa attendance pun dah dikeluarkan oleh Cik Yati tadi ya. Okey, sekiranya ada lagi soalan-soalan boleh nanti PM dan ataupun macam mana dia orang nak contact doktor direct ke atau ada email ke atau IG, FB ke yang boleh dia orang contact doktor, macam mana doktor? Boleh, WhatsApp boleh, FB boleh, telefon terus boleh, ajak pergi kedai Masya pun boleh. Boleh tu. Okey. Kalau ada apa-apa soalan yang mungkin ada yang malu segan nak tanya dekat secara atas talian ni, mungkin lebih senang dia face to face dengan doktor. Okey. Doktor dah bagi tahu tadi macam mana cara-cara dia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh teruskan, boleh bertanya selepas kita punya program. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir join program kita pada pagi ini, dan saya harap ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dikongsikan oleh doktor tadi kita boleh guna pakai untuk memajukan lagi kita punya sukan di UPSI, dan juga kita boleh tingkatkan prestasi sukan di UPSI ke tahap yang lebih tinggi. So ilmu-ilmu yang ada tu jangan simpan, rugi. Kita selaku jurulatih ni jangan kedekut ilmu. Kita ada ilmu banyak mana pun kita kongsikan. Di samping tu bila kita kongsi kita boleh refresh kita punya kita punya ilmu jugalah. Kalau kita tak gunakan yang tu, kita simpan, lama-lama dia akan berkarat. And then kita tak guna, rugi. Kita tak tahu. Contoh macam dalam sukan bola sepak, dia banyak taktikal lah. Betul doktor? So taktikal tu yang mana kita plan boleh apply. Macam bola sepak lah especially. Right, so saya dengan itu mengucapkan link hadiran dah pun diberikan oleh Cik Yati. Kalau tak dapat nanti boleh PM saya. Boleh PM saya. Boleh PM saya untuk dapatkan link kehadiran lah. Kita akan bagi link kehadiran. Okey. Saya rasa terima kasih banyak. Dan saya ucapkan sebelum kita tutup, kita nak ambil gambar sikit. Boleh buka kamera semua Kita buat grup foto, buka kamera. Ramai yang handsome ni. Tadi tak mau buka. Okay, ready? Senyum. Oh, Pablo ada tak? Ada Pablo. Tadi Pablo tak mau tanya soalan. Dia diam ya. Okey. Ready, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, baik. Terima kasih semua. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama-sama.